Kepulauan ini ketiga terbesar di dunia selepas Greenland dan New Guinea. Kalimantan, yang mengambil 2/3 keluasan Pulau Borneo, terbagi kepada barat, tengah, timur dan selatan. Dan majoriti kawasannya masih dikelilingi oleh flora seperti pohon bakau yang terdapat di Sungai Kapuas ini, iaitu sungai yang terpanjang di Indonesia, lebih 1000 kilometer. Oleh kerana kawasannya sangat luas, cara yang terbaik untuk menghubungi satu sama lain selain daripada kapal terbang ialah dengan laluan air. Cara yang pernah digunakan oleh saudagar dan pendakwah Islam satu ketika dahulu. Kerana faktor ekonomi dan geografi, beberapa daerah utama di Kalimantan dihubungi lebih mudah menerusi laluan sungai dan laut. Menerusinya, hasil hutan dan pertanian dari daerah pedalaman boleh dipasarkan. Laluan laut dan sungai terpaksa ditempuhi untuk ke Kabupaten Ketapang yang terletak di selatan Kalimantan Barat. Perjalanan dengan feri dari terminal di Pontianak memakan masa 8 jam untuk tiba ke Ketapang. Saya kini berada di Ketapang, sama bandar paling selatan di Kalimantan Barat. Sekali pandang, bandar ini kelihatan seperti biasa, tapi sebenarnya ada yang menarik di sini. Karena satu ketika dahulu, kawasan ini pernah terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Islamnya. Perjalanan hari ini membawa anda meninjau sebahagian kesan sejarah Kesultanan Melayu Islam serta usaha dakwah melalui institusi pendidikan Islam sekitar Ketapang. Islam tiba di daerah ini melalui pendekatan yang bijaksana tanpa menumpahkan darah. Dan hari ini dianggarkan 70% penduduk Kabupaten Ketapang yang berjumlah hampir 400,000 orang beragama Islam. Pedagang yang berdakwah serta mubalik yang berhikmah mendekati raja dan rakyat dengan kaedah dakwah bilhal. Hasilnya, raja dan rakyat terpesona dengan kemulusan akhlak dan kehalusan pribadi Islam. Seorang mubalik Arab berketurunan Quraisy datang ke Tanjung Pura menyeru rajanya yang bernama Karang Burjaya kepada Islam. Hasilnya, raja bersama dua saudaranya telah beriman. Ekoran daripada itu, sekalian rakyat jelata turut memeluk Islam. Ketapang mempunyai keistimewaannya tersendiri. Perusahaan istimewa ini telah lebih 10 tahun menjadi punca pendapatan Wawan Setiawan. Kalimantan memang terkenal dengan batu perhiasan ini, walaupun ketika diproses, ia tidak kelihatan menarik. Telah sekian lama, ametis atau batu kujubong menjadi perusahaan yang menguntungkan untuk penduduk tempatan. Menurut Wawan, kecubung bermutu tinggi boleh mencapai RM1,000 sebutir. Dia mendapat bekalan mentah dari Lombong yang terletak 300 km dari sini. Kawasan ini dipercayai bekas pusat pemerintahan Karang Burjaya, Raja Kerajaan Tanjung Pura yang berkuasa di daerah ini sekitar kurun ke-15. Setelah lebih 500 tahun berlalu, hanya ini yang kelihatan. Apakah ini juga peninggalan Kesultanan lama itu? Belum ada usaha penggalian arkeologi yang serius bagi mengesan dan mengesahkan kesahihan peninggalan Kerajaan Tanjung Pura di tebing Sungai Pawan ini. Namun serpihan barang seperti tembikar lama ditemui berselerakan di tebing sungai menggambarkan satu kemungkinan, tempat ini bekas kota lama. Tidak mustahil daerah ini pernah muncul sebagai pusat perdagangan yang pernah dikunjungi saudagar dari timur dan barat.
Kemungkinan sebuah penempatan besar atau pusat perdagangan yang sibuk pernah wujud di kawasan ini hanya disokong oleh penemuan penduduk tempatan yang tidak pernah direkodkan. Gadis kecil ini dilihat berada di gigi air sejak terbit matahari. Dia dan beberapa penduduk melakukan pekerjaan ini kadangkala setiap hari bergantung kepada hasilnya. Pekerjaan ini mungkin dianggap leceh oleh segelintir orang, tetapi tidak bagi Rosyanti Asy-Syafi'i, anak seorang nelayan. Dan nyata usaha gigihnya mendatangkan hasil. Memang emas mentah, tapi kadang-kadang ada keberuntungan mereka yang dapat yang udah jadi. Ada yang dapat anting-anting sebelah, ada yang dapat cincin yang udah jadi. Ini yang beruntung itu. Jadi yang tak beruntung ya gini lah cari. Masih berupakan pasir nih. Tidak seperti teman sebaya yang masih leka dalam seronokkan dunia kanak-kanak, Rosyanti menghabiskan cuti persekolahannya di gigi sungai. Untuk mendapatkan emas bernilai RM30, dia terpaksa menulang hampir setiap hari. Nelayan. Tahun depan ni 12 tahun 10 tahun tu kan umurnya? 9 Umur berapa? 11 tahun. 11 tahun. Bagi Rosyanti, dia akan mendulang nasib di tebing Sungai Pawan ini, meneruskan arus kehidupannya yang amat sederhana. Sungai ini pernah menjadi laluan pedagang dan mubalik Islam pada masa silam. Mereka meninggalkan tanah Arab menuju timur lalu singgah di pelabuhan-pelabuhan kerajaan Melayu Nusantara. Pedagang itu bukan saja berniaga, bahkan menemui raja dan penguasa tempatan untuk memperkenalkan Islam. Antara mereka ada yang menetap di pelabuhan, yang disinggah menyampaikan Islam di kalangan rakyat di desa maupun kepada pemerintah di istana hingga menjadi penasihat raja yang akrab. Dan bukanlah secara kebetulan mengapa banyak penempatan awal Islam terbina di sepanjang sungai. Dan ia tidak lain adalah hasil usaha saudagar dan pelaut Islam dahulu kala yang datang berdagang sambil berdakwah. Dan di sini, di Sungai Pawan ini satu ketika dahulu, seorang saudagar Islam menyusuri sungai ini dan kemudian bermudik di sebuah kawasan yang ketika itu ditadbir oleh Kerajaan Matan di Tanjung Pura. Raja yang memerintah ketika itu bernama Raja Karamburjaya. Menerusi apa yang disebut sebagai dakwah bilhal, Raja Karamburjaya akhirnya memeluk Islam di hadapan saudagar terbabit. Demikianlah peranan saudagar dahulu kala. Mereka datang dengan kekayaan dan akhlak yang tinggi yang akhirnya berjaya memikat penduduk tempatan untuk memeluk Islam. Keraton Matan V Penembahan Gusti Muhammad Saunan, sebuah istana lama, kini dijadikan muzium. Dibina pada 1922 berhadapan Sungai Pawan, hari ini ia adalah kenangan kepada Kerajaan Matan yang berakhir pada 1943 semasa penjajahan Jepun. Gusti Muhammad Saunan dari Tanjung Pura datang ke Muliakerta dan dilantik sebagai Sultan Matan pada 1924. Menjelang Perang Dunia Kedua,
belum pun sempat berumah tangga, Sultan Matan ditawan oleh Jepun di pusat tahanan Mandor. Baginda dipercayai dibunuh tentera Jepun ketika dalam tahanan. Perang Dunia Kedua titik penamat penguasaan Sultan di Kalimantan Barat. Di Ketapang ia bermula seawal tahun 1450 apabila Kerajaan Tanjung Pura diasaskan Sultan Karangburjaya dan berakhir dengan penahanan Sultan Kerajaan Matan V. Meriam Padam Pelita ini dipercayai warisan Sultan Burjaya berusia 500 tahun. Kain lunggi sulaman emas ini berusia lebih 200 tahun. Sekalipun pemerintahnya telah tiada, kenangan dan kebanggaan tetap bersemadi di sini kerana istananya menjadi bukti kewujudan sebuah kesultanan sekalipun ia gagal bertahan lama. Masjid At-Taqwa dibangunkan bersama keraton pada tahun 1922 di tebing Sungai Pawan. Ia dipindahkan ke lokasi hari ini untuk mengelakkan hakisan sungai. Sekalipun zaman beralih, amalan dan penghayatan Islam tidak berubah di sini. Ia diusahakan untuk lebih kukuh, mantap dan disebarluaskan dengan penubuhan institusi pondok pesantren. Pondok pesantren Yayasan Baitul Atiq Ketapang diasaskan oleh Kiai Haji Adrai yang berasal dari Sumeneb, Jawa Timur. Dia berhijrah ke Kalimantan Barat dan membuka pondok pesantren di sini pada tahun 1987. Haji Adrai meninggal dunia setelah 8 tahun mencurahkan ilmu kepada penduduk Ketapang dan sekitarnya. Dengan penuntut seramai 210 orang, hari ini anaknya Faruk Adrai meneruskan usaha bapanya. Pengajian pondok yang berlandaskan ilmu pengetahuan Islam dan bahasa Arab memastikan fungsi ilmu dan ulama berkesinambungan. Jadi kami sini punya matlamat bahwa pendidikan kami ini adalah tumbuh dari masyarakat, terus dikelola oleh masyarakat dan mengembangkan misinya untuk kepentingan masyarakat. Pusat Pendidikan Al-Hidayah memenuhi keperluan pendidikan Islam di kalangan anak-anak. Pendidikan Al-Quran tidak pernah terabai di daerah ini, didukung oleh guru-guru yang bersemangat tinggi untuk melahirkan generasi Al-Quran yang bertakwa. Kegagalan mendidik tunas muda mengenal iman dan Islam dikhawatiri akan mengakibatkan kejahilan yang membutuhkan apabila dewasa. Al-Quran adalah teras kepada pendidikan Islam. Kerana itulah pada tahap-tahap tertentu, prestasi anak-anak ini dipantau dan dinilai dari masa ke semasa. Sekalipun pendidikan Al-Quran menjadi agenda utama Pusat Pendidikan Al-Hidayah, mata pelajaran lain seperti matematik, bahasa Arab dan bahasa Inggeris turut diajar supaya mereka tidak ketinggalan dalam bidang akademik. Dengan 16 orang guru dan 347 pelajar, ia dibagikan pada 2 sesi pembelajaran, pagi dan petang.
Madrasah Sanawiyah Negeri menyediakan kesinambungan kepada pendidikan sekolah agama dasar. Mereka berbaris sejak awal pagi, sempena hari akhir penggal persekolahan. Bendera siap. Hormat. Rek. Sistem pendidikan agama yang sistematik dan berterusan pastinya mampu menjamin masa depan yang lebih cerah kepada pelajar-pelajar ini. Sekolah menengah agama ini menawarkan pelajaran agama seperti Al-Quran dan Sunnah, Syariah serta Akidah, juga bahasa Arab tanpa mengetepikan mata pelajaran akademik yang lain. Dalam wujud nyatanya, bagaimana akhlak kalian terhadap guru, bagaimana akhlak kalian terhadap orang tua, bagaimana akhlak kalian terhadap sesama teman kalian. Bagaimana pergaulan kalian keseharian di masyarakat, itu merupakan cerminan dari mata pelajaran akidah akhlak. Kalian juga melihat, mempelajari sejarah kebudayaan Islam, itu bagaimana untuk mengembangkan pikiran, wawasan kalian, masalah perkembangan Islam masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Perasaan debar berbaur pengharapan dalam perhimpunan kali ini. Pencapaian yang baik diiktiraf dengan anugerah. Pelajar dengan keputusan yang baik boleh melanjutkan pelajaran ke sekolah tinggi agama Islam sebagai lanjutan kepada pendidikannya. Berikutnya kelas 2. Juara ketiga atas nama Helma Minat. Nilainya 98. Sedangkan juara kedua ditempati oleh Dian Fitria. Peringkat pertama 111 atas nama Dian Fitria. 16 km dari Bandar Ketapang, Pusat Islam Al-Haud, sekolah tinggi Islam dibangunkan oleh Badan Penyelenggara Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Dinaung oleh Yayasan Al-Haud Ketapang, pembinaannya di atas keping tanah 18 hektar masih diteruskan sejak 1997. Matlamat penubuhannya ialah melahirkan generasi Muslim yang berpengetahuan, berakhlak mulia, mampu menjadi penggerak pembangunan dan mampu menjalankan tugas sebagai da'i dalam masyarakat. Tugas menyampaikan seruan Islam bukanlah terhad kepada individu tertentu. Tanggungjawab berdakwah ialah tugas setiap orang yang mengaku Muslim dan beriman. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berpesan supaya menyampaikan pengajaran Islam sekalipun hanya satu ayat. Tidak seperti hari-hari biasa, surau ini agak sunyi kerana penuntut sedang bercuti. Muhammad Thohir Saleh berasal dari Jakarta. Dia yang berkelulusan Syariah Institut Agama Islam Negeri Guntur, Jawa Timur, sudah 2 tahun mengajar di sini. Muhammad Thohir menganggap kerjayanya sebagai satu ibadah. Terasa di sini jiwa kita semata-mata adalah untuk Allah semua. Apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah atas kuasa Dia dan untuk Dia juga. Tidak atas yang lainnya. Sedangkan dasarnya adalah ikhlas, tauhid, dan mardatilah sebagai tujuan akhirnya. Nah, jadi kita pengenkan seluruh yang ada di sini tujuan akhirnya kepada apa yang daripada apa yang itu mardatilah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari
Muhammad Thohir melahirkan kecintaannya kepada tugas dakwah di Pusat Islam Al-Haud ini dengan lagu dan irama. Iman tidak mungkin diwarisi, namun pendidikan mampu menyemai bibit keimanan serta kecintaan kepada Islam. Hakikatnya, tiada pusaka yang paling berharga untuk ditinggalkan selain ilmu yang berguna. Agar engkau terlimpah rahmat Allah. Sejarah bersaksi Nabi SAW telah meninggalkan warisan yang tidak pernah tergugat kebenarannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sejarah juga bersaksi generasi pendakwah terdahulu telah menyempurnakan tugas mereka menyampaikan pesan Nabi di bumi Borneo ini. Pendakwah dahulu muncul dengan identiti pedagang yang kaya namun jujur, amanah dan berakhlak mulia. Mereka membawa gambaran pada masyarakat bukan Islam, identiti Islam sebenarnya.